Allah letakkan kita dalam keadaan yang kita boleh tengok orang yang jauh lebih susah daripada kita. Saya faham tak maksud saya? Faham? Kan kalau kita melihat yang pernah cerita tentang kisah Sayyidina Khadijah dalam kitab Al-Bushra, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tu nak cerita tentang Khadijah itu sendiri sebagai seorang isteri yang menjadi tulang belakang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Khadijah ni masyhur dengan hartanya, dengan dermawannya, dengan orang yang masyhur, seorang perempuan yang dermawan, hartawan kan. Jadi Khadijah itu memberikan seluruh hartanya kepada Nabi Muhammad untuk orang kata menyampaikan agama ini. Maknanya dengan harta, dengan hina, dengan cacian, makian orang ni, sampailah hari ni kita Islam, sampailah dalam rumah kita Islam, anak bini kita Islam, mak kita Islam, ayah kita Islam, negara kita Islam. Sebab setiap perjuangan itu pasti ada pengorbanan, dan orang yang berjuang tidak ada pengorbanan itu adalah perjuangan yang dusta. Ketika mana Nabi SAW ini selesai daripada kerjanya, maka disambut oleh Khadijatul Kubra dengan Fatimah Az-Zahra yang masih kecil, yang berada di kandungan Khadijah. Maka Nabi SAW pulang di rumahnya, maka Khadijah menyambut, dan di saat itulah Rasulullah mengambil Fatimah dan diletakkan di tempat tidurnya. Maka ketika itu Rasulullah SAW terlalu penat dan terlalu lelah dengan cacian makian manusia ketika itu dalam kerja dakwahnya, maka Rasulullah lantas baring di pangkuan Khadijatul Kubra. Maka di saat itu Khadijah melihat Rasulullah terlalu penat dan terlalu lelah, letih sangat kan, baring dekat pangkuan Khadijah. Maka di saat itu Khadijah pun membelai kepada Nabi Muhammad SAW dengan belayan kasih sayang seorang isteri. Yang ini belayan rambut Rasulullah yang sangat mulia itu, rambut Rasulullah yang panjang, yang ikal, yang bersih. Maka Rasulullah membelai kepada Nabi Muhammad SAW dengan belayan kasih sayang seorang isteri. Maka di saat itu Rasulullah tertidur. Maka ketika Rasulullah SAW tertidur, Khadijah isterinya memandang seorang suami yang mulia dengan pandangan kasih sayang. Maka ketika itu Khadijah tanpa sedar mengalir air mata dia. Maka Khadijah mengalir air mata, dan air mata tanpa sedar jatuh di pipi Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu air mata terjatuh di pipi Rasulullah yang duduk di pangkuan itu. Rasulullah terjaga. Maka Rasulullah terjaga tengok wajah Khadijah yang sedang menangis. Maka Rasulullah bertanya kepada Khadijah, "Ya Khadijah, kenapa engkau menangis? Adakah kau menyesal selama ini berkahwin dengan aku Muhammad? Sebab apa kau menangis? Adakah kau menyesal berkahwin dengan aku Muhammad?" Maknanya situasi Nabi ni kena fitnah teruk sampai orang tak percaya dah Nabi. Maknanya satu Mekah tu kira macam, hang kahwin aku ni kira menyesal lah kan? Maka Rasulullah tanya Khadijah, "Adakah kau menyesal berkahwin dengan aku Muhammad? Dulu engkau hartawan, engkau bangsawan, akan tetapi di saat engkau berkahwin dengan aku," kata Rasulullah SAW, "engkau dihina, dicaci, dimaki, diejek, difitnah. Adakah engkau menyesal berkahwin dengan aku Muhammad?" Maka Khadijah menjawab dengan jawapan yang sangat indah. Kata Khadijatul Kubra, "Wahai suamiku, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kalau di saat ini aku mati meninggalkanmu, aku mati meninggalkanmu." Kan Khadijah umurnya jauh dengan Rasulullah. "Aku mati meninggalkanmu wahai Muhammad, wahai suamiku. Dan di saat engkau berdakwah, engkau memperjuangkan ini agama Islam kerana Allah, maka di saat engkau ingin menyampaikan agama ini, tidak, engkau kena melalui daripada tasik ataupun sungai ataupun lautan. Dan di saat itu engkau tidak ada apa-apa, tidak ada rakit, tidak ada jambatan, tidak ada kapal untuk menyeberangi daripada sungai ataupun lautan tersebut. Wahai suamiku Muhammad, pergilah di lubang kuburku, maka engkau galilah lubang kuburku untuk engkau ambil tulang untuk dijadikan jambatan ataupun rakit. Ambil tulang Khadijah ni, pergi jual tulang Khadijah ini, walaupun Khadijah telah mati, walaupun aku isterimu telah mati, aku tetap ingin memperjuangkan agama Islam ini." Maka Nabi Muhammad SAW menangis dan Khadijah menangis. Maka mereka saling berpeluk di antara Rasulullah SAW dan Khadijah. Maka itulah yang saya boleh memberi pengajaran ataupun kesimpulan tentang kisah ini, bahawasanya setiap perjuangan itu pasti ada pengorbanan, mahupun suami ataupun isteri. Wallahu a'lam. Subhanallah. Masya Allah, kalau kita tengok daripada kisah tu, kita dapat lihat betapa Allah Muhammad tawaduknya Khadijah dan juga Nabi Muhammad SAW kan. Sebab hakikatnya Khadijah merupakan the richest person in Makkah, orang yang paling kaya di Makkah. Lebih daripada separuh harta dan juga properti di Makkah Mukarramah ketika itu adalah milik Khadijah. Tapi subhanallah, kita lihat bila Khadijah berkahwin dengan Nabi Muhammad SAW, beliau tidak memandang itu sebagai satu kemuliaan, tapi beliau melihat itu sebagai satu jalan untuk membantu menegakkan agama Islam dan juga jambatan dia untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Dan hakikatnya memang beliau juga berkahwin dengan orang yang paling tawaduk di muka bumi ni, Nabi Muhammad SAW kan sayang. Bercakap pasal tawaduk tu, saya teringat kisah yang mana Allah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dan juga para Nabi yang lain. Jadi ketika itu Allah bertanya kepada Nabi Musa AS, "Ya Musa, man anta?" Wahai Musa, siapakah engkau? Jadi Musa pun menjawab apa sayang? Ana Kalimullah.
Ana kalimullah. Apa maksudnya saya kalimullah? Aku yang boleh bercakap dengan Allah. Aku adalah orang yang boleh berkata-kata dengan Allah. Subhanallah. Itu jawapan Nabi Musa kepada Allah Azza wa Jalla ketika itu. Kemudian Allah pun bertanya juga kepada Nabi Ibrahim AS. Ya Ibrahim, mana anta? Siapa engkau? Jadi apa yang Nabi Ibrahim jawab sayang? Cepatlah sayang. Tak tahu. Ana khalilullah. Akulah yang dekat dengan Allah. Akulah yang paling dekat dengan Allah. Itu jawapan Nabi Ibrahim. Kemudian terakhir Allah pun bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bayangkan, ini Nabi Muhammad ni kekasih Allah ni, subhanallah. Jadi Allah pun bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, siapakah engkau? Nabi Muhammad dengan penuh tawaduknya menjawab, ana yatim. Aku cuma anak yatim. Subhanallah. Hakikatnya memang kita tahu tidak adalah penciptaan dunia ini tanpa nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang hakikatnya Muhammad itu duduk bersebelahan dengan Allah. Subhanallah. Nak menunjukkan betapa tingginya martabat Nabi Muhammad ini dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Tetapi jawapannya subhanallah penuh tawaduk, penuh kerendahan hati. Beliau menjawab, aku hanyalah anak yatim. Subhanallah. Di situ bukan nak cakap yang nabi-nabi lain ini, mereka ini berbangga diri. Tidak. Sebab hakikatnya mereka ini juga memang layak diberikan gelaran seperti itu. Nabi Musa layak dengan apa yang diberikan kalimullah. Nabi Ibrahim juga layak. Tapi nak menunjukkan dalam banyak-banyak nabi yang rendah hati, yang terpaling rendah hatinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi beliau ni hanya melihat diri baginda ini hanyalah seorang anak yatim yang tidak ada apa-apa. Subhanallah. Jadi kalau kita nampak nabi itu yang mendapat kemuliaan tertinggi di sisi Allah SWT, bersifat dengan sifat yang sebegitu hamba, ini kan pula kita selaku umatnya. Jadi kita jangan meninggi diri, jangan kita rasa oh akulah paling hebat. Subhanallah. Dan tak tahu, saya kalau dengar cerita saya rasa sebab saya senang nangis. Naam. Ya Rab. Itu je lah sayang. Nak cerita apa lagi? Dia orang nak sambung cerita Nabi. Dia orang nak dengar cerita kisah apa? Kisah Maryam boleh? Boleh? Naam. Saya suka kisah Maryam. Sebelum Maryam lahir lagi saya dah suka kisah tu. Siapa kat sini nama dia Maryam ataupun anak dia nama Maryam? Rabi'atul Adawiyah. Naam. Kisah Nur Aiman. Nur Aiman dah cerita dah semalam. Ya, dekat sikit. Nur Aiman ada banyak kisah dia. Banyak. Saya cerita sikit je pasal Nur Aiman. Baik. Saya Nura Maryam. Tamam. Mak saya nama Maryam. Ahlan wa sahlan. Nama Maryam. Masya-Allah, nama yang sangat cantik. Cuma nama saya ni je. Balik saya letak nama terlalu, orang panggil apa? Apa? Moden. Nama moden sangat. Patutnya letaklah nama Omar ke. Saya suka nama apa? Saya suka nama-nama lelaki sikit. Ali, Omar. Kalau saya ada anak, saya nak letak nama Omar, Ali. Tapi nama saya Syed Syah Ikmal. Sedap. Geli sikit lah. Banyak. Tapi Alhamdulillah lah. Al-Kamal makna kesempurnaan. Sempurnaan kamil. Baik, okey. Kucing ni, ya Allah, dia memang macam ni sikit Johnny ni. Dia memang suka perhatian. Tapi saya minta maaf lah kalau mengganggu sedikit sebanyak. Dia pun nak dengar ceramah juga. Dia pun nak dengar juga. Kisah Maryam radhiyallahu anha wa radhaha rahimallahu taala anha. Seorang perempuan, siapa-siapa yang nama Maryam ni, masya-Allah, boleh ikut cara ataupun orang kata dia punya apa? Akhlaknya, masya-Allah. Maryam adalah seorang wanita yang sangat salihah. Yang dia ini adalah orang yang belajar dengan Nabi Zakaria alaihissalam dan seorang yang sangat baik akhlaknya, dan dia menjadi anak angkat kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Maka di saat itu orang tahu Maryam ni memang sangat solehah, wanita terpelihara, sangat-sangat terpelihara, dan orang kampung masa tu kira macam respect lah dengan Maryam ni, kira dia macam ustazah lah masa tu. Jadi dan belajar pula dengan seorang Nabi. Dijadikan satu kisah ketika mana Maryam ini berada di dalam satu tempat ataupun bilik dipanggil sebagai ghurfah. Maka kat situ tak ada siapa seorang lelaki pun yang boleh masuk dalam bilik itu melainkan Nabi Zakaria aja. Sebab Nabi Zakaria ni telah jaga Maryam ni daripada kecil dan dijadikan sebagai anak angkat. Oh, bukankah isteri Nabi Zakaria adik-beradik dengan ibundanya Maryam, Hannah? Tak ingat itu. Kalau tak salah saya, isteri Nabi Zakaria adik-beradik dengan ibundanya Maryam yang bernama Hannah. Jadi oleh itu Zakaria ni kira adalah pakcik saudara lah kan? Pakcik saudara lah. Betul. Maryam, jadi masa tu nak cerita ni, bila Allah nak menguji seseorang ni, bila Allah nak uji orang ni, Allah tak kira siapa dah, dia baik ke dia jahat ke, Allah akan uji dia. Maknanya perhatian Allah tu kepada orang yang terpilih. Jadi ketika itu Maryam duduk berseorangan di dalam bilik ataupun ghurfah tu, maka Allah Ta'ala utuskan seorang malaikat, namanya malaikat Jibril, untuk menjadi seorang laki-laki. Jadi Maryam ni masa ni dia duduk seorang-seorang dalam bilik tu. Pum, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang muncul di dalam biliknya. Hakikatnya itu adalah malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menyerupai menjadi seorang lelaki. Maka Jibril pun bagi tahu kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya engkau akan mengandung.
Maryam terkejut lah. Macam mana aku nak mengandung, aku tak kahwin. Aku belum berkahwin, macam mana aku nak mengandung. Tiba-tiba lelaki tu, yang malaikat Jibril ni, yang menyerupai menjadi lelaki, tiba-tiba dia tiup perut Maryam. Dia tiup perut Maryam. Ada bulu kat tangan. Jadi masa dia tiup tu, dia dah rasa dah ada sesuatu dalam perut dia. Jadi malaikat pun hilang macam tu dan pergi begitu sahaja. Tiba-tiba Maryam ni ditakdirkan oleh Allah, sebab daripada tiupan tersebut dia dah rasa ada janin dalam perut dia. Hari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan kelima dah tak boleh cover lah. Perut semakin apa sayang? Semakin Membesar. Dan nampak bila dia pakai baju tu, dah nampak perut dia makin besar. Jadi masa itulah Maryam ni dah rasa macam, yelah bila orang kena ujian kan, dia rasa macam kenapa tak orang lain, kenapa Allah buat macam ni, kenapa Allah zalim pada aku. Maka orang dah start dah bunyi bibit-bibit fitnah lah. Orang dah start mengata dekat Maryam, apa Maryam ni betul-betul penunggang agama, kata belajar dengan Nabi Zakaria, kata orang solehah, kata orang yang alimah, tapi hang boleh buat sesuatu yang boleh hang mengandung. Masa tu Maryam dah tak boleh. Sampai Nabi Zakaria pun jadi bingung. Jadi macam bingung. Jadi macam confused. Kenapa lah Maryam buat macam ni? Maknanya Nabi Zakaria ni dah rasa macam, sampai hati hang buat macam ni pada aku. Ada ragu-ragu lah. Ragu-ragu. Hang tak jaga air muka aku langsung lah. Masa tu Maryam ni, Sayyidatuna Maryam ni dah difitnah lah. Maknanya orang kampung berkata-kata tentang diri dia. Macam kita lah sekarang. Macam orang-orang yang kena fitnah lah. Orang masyarakat, netizen hentam dia, kata dia itu, kata dia ini. Kemudian Maryam ni, dia lari. Bila dia dah tak tahan sangat, dia lari keluar daripada kampung tu. Maka saat itu dia dah sampai kepada tahap 9 bulan dah. Dia lari. Kemudian saat dia lari tu, Allah Ta'ala berfirman kepada dia menggunakan malaikat Jibril, suruh dia duduk daripada satu pohon, iaitu pohon kurma. Maka dia pun bersandar di pohon kurma. Maka malaikat Jibril kata, makanlah daripada pohon tersebut. Maknanya makan buah kurma. Sebab itu dalam agama kita ni, kalau anak nak sihat dalam perut, makan kismis, makan kurma. Dan malaikat Jibril kata kepada Maryam, gerak-gerakkan tubuh badanmu supaya anak tu akan jadi sihat. Maka sebab itu kita orang tua-tua ajak orang yang mengandung ni kena banyak bergerak supaya anak tu jadi sihat. Maka sampailah satu masa Maryam dia mengandungkan seorang lelaki yang kita dikenali ataupun yang seorang yang ma'ruf. Maka lahirlah seorang manusia yang sangat agung daripada rahimnya Maryam, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Ni bulu kucing. Joni duduk kat sini. Dia pun nak dengar juga. Pusing dia. Bagi dia pusing kan? Ni bukan kapet, ni kucing. Iklan Zat. Jadi lahirlah Nabi Isa alaihi salam daripada rahim Maryam yang mulia. Maka malaikat Jibril pun sampaikan kepada Maryam daripada Allah Ta'ala, suruh Maryam balik. Suruh dia balik ke kampung. Kalau orang tanya, yang lahir ni anak siapa? Kata Jibril, tunjuk je Isa. Maksudnya kalau orang duk fitrah, tunjuk je. Kalau orang duk kata-kata, tunjuk je Isa. Isa masa tu baby lagi, kecil lagi. Maka Maryam yang penuh hati dalam keadaan terluka dan hati yang keadaan luluh, dia mendengarkan perkataan daripada Jibril. Maka dia kembali ke kampungnya dengan menggendong seorang Nabi, iaitu Nabi Isa AS. Bila sampai di kampung tu, riuh lah orang kata. Orang hina, orang kutuk. Hang ni kata belajar dengan Nabi tapi buat perangai terkutuk. Hang berzina, hang itu, hang ini dan sebagainya. Maka bila orang duk cakap, ni anak siapa ni? Maka Maryam pun menunjuk kepada Nabi Isa. Dia tunjuk itu je. Dia tunjuk itu je. Dia tunjuk situ je. Orang kata-kata, dia tunjuk Isa. Ditakdirkan Allah ketika Maryam menunjuk kepada Nabi Isa, boom. Isa pun boleh berkata-kata. Seorang bayi boleh berkata-kata dan bercakap. Maka dia kata apa? Aku anak Isa, aku anak Maryam. Aku adalah anak Maryam, kata Isa masa bayi tu. Bila dia dengar seorang bayi yang kecil dalam keadaan usia berapa hari ni boleh bercakap, jadi riuh lagi lah. Kira, maknanya Nabi Isa ni, dia waktu dia bayi pun dia dah diberikan mukjizat oleh Allah SWT. Ialah sebab bayi tak boleh bercakap. Tapi Allah beri Nabi Isa mukjizat seawal dia masih bayi maknanya untuk mendefend, bertahankan untuk ibunya. menjadi satu bukti, menjadikan satu dalil yang aku ni adalah utusan daripada utusan Allah, dan mempertahankan maruah ibunya. Yes, untuk menjadi mempertahankan maruah ibunya. Maka di saat Nabi Isa ni boleh berkata-kata, orang pun macam terkejut. Hebatnya orang ni. Siapa orang ni? Macam mana dia boleh berkata-kata ni? Maka jadi riuh. Orang jadi macam satu benda keajaiban, magic lah. Macam
tadi duk hina ni. Tadi duk hina Maryam ni. Boom, bila jadi satu macam ni, Tu lupa dah. terus lupa dah. Tu lupa dah Maryam ni. Dah terus lupa dah apa yang dia duk hina Maryam ni. Oh, ni hebat ni. Kemudian last sekali, maka orang kampung di situ mengatakan Isa ini bukanlah anak Maryam, tetapi Isa adalah anak Allah. Pula. Dia katakan Maryam ini kahwin dengan Allah, maka lahirlah Isa. Maka tercetuslah satu agama yang dipanggil sebagai agama Nasrani ataupun agama Kristian. Maka itulah permulaan agama Nasrani yang sampai hari ini mengatakan Isa itu adalah Allah ataupun Isa itu adalah Tuhan, dan mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Allah. Subhanallah. Tapi saya tengok pengajaran daripada cerita Maryam ni kan, mengambil kekuatan daripada Maryam ini bukan sesuatu benda yang mudah untuk kita menghadapi bila orang menghakimi kita sebagai wanita yang tidak baik. Itu adalah satu, pada saya, harta ni tak ada tak apa, tapi bila maruah ni diperkotak-katikkan, direndahkan, itu satu perkara yang amat menyedihkan lah sebenarnya. Jadi subhanallah, kerana Allah nak melindungi dan Allah nak mengangkat darjat Maryam ni, Allah telah pun memberikan beliau satu anugerah berbentuk beliau ni, baginda ni dapat melahirkan seorang Nabi. Subhanallah. Dan kalau kita tengok pun, Maryam pun bukan dari kalangan family yang kaleng-kaleng. Ibundanya Hannah dan juga ayahandanya Imran merupakan dua orang yang sangat saleh dan salihah, masya-Allah. Dan mereka ini, punyalah salih dan salihahnya mereka ini, sebelum lahirnya Maryam lagi, tatkala Hannah itu mengandung, ibundanya Maryam, Hannah ni mengandung, ayahnya dah berniat dah sebenarnya, sayang. Niatnya simple je sebenarnya. Niatnya simple je. Aku berniat kalau lahirnya anak aku ini, aku nak jadikan anak aku ini sebagai orang yang mengabdikan dirinya kepada Masjidil Aqsa, kan? Betul tak sayang? Tapi subhanallah, niat yang dirasa kecil saja. Orang yang mengabdikan kepada Masjid Aqsa, yang berkhidmat kepada masjid saja, yang berkhidmat kepada masjid, tapi akhirnya Allah besarkan anugerah itu, Allah besarkan niat itu dengan menjadikan Maryam ini sebagai orang yang bakal melahirkan Nabi subhanallah. Jadi kita, pada saya, jangan pandang remeh dengan niat. Sekecil-kecil niat boleh menjadi sebesar-besar barakah, sebesar-besar rahmah. Barangkali niat kita biasa saja, niat nak membantu ibu dan ayah saja, tapi Allah besarkan barakah niat yang kecil itu menjadi sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang kita niatkan. Jadi dekat sini kita belajar dengan ayahandanya Maryam alaihissalam, Imran ini, untuk berniat yang baik-baik untuk zuriat kita. Masya Allah. Maka itulah kisah Maryam. Tahniah kepada siapa yang nama Maryam, yang mengambil barakah keberkatan nama Maryam ni, masya-Allah. Assalamualaikum, kif halukum, bikhair. Maka itulah kisah Maryam dan terciptanya agama Nasrani ataupun agama Kristian. Dan agama Kristian ni terpecah pada dua juga, satu Ortodok dan satu Katolik. Yang paling sama dengan Islam adalah Islam Kristian Ortodok. Yang paling alim, yang jaga, yang memang yang bertudung, yang tak minum arak, tak makan khinzir, yang tak makan riba, itu Ortodok. Yang kalau Katolik ni, dia tak puas hati. Dia macam tak puas hati dengan Ortodok. Kenapa? So Christians ni, dan sebahagian ulama katakan yang bersama-sama dengan Imam Mahdi esok adalah Ortodok, dan bersama-sama dengan Nabi Isa AS. Oh ya, adakah bermakna tauhid mereka itu sama? Mungkin masa tu Nabi Isa mengajarkan kembali yang benar. Sebab bila dia tengok, mereka kembali bertauhidkan kepada Allah yang satu lah. Ortodok lah, maknanya ketika Nabi, dia bukan tunggu Isa. Jadi bila Isa turun, Isa kepok salib, mestilah dia cakap, oh selama ni aku salah lah. Dia mengajarkan balik. Jadi maknanya dia macam ada kemungkinan mereka ini akan kembali kepada tauhid yang benar, yang betul, dengan adanya turunnya kembali Nabi Isa alaihi salam. Oh, masya-Allah. Betul. Sebab itu orang kata Nasrani, bukan Yahudi, silap, Kristian, dah Habib Ali Al-Jufri pun mengiktiraf Kristian yang paling baik sekarang adalah Kristian Mesir. Sangat baiklah mereka, dan mereka mempercayai Allah. Cuma dia orang kata Isa tu anak Allah aja, dan dia kata Isa tu Tuhan, dan mereka pun mempercayai Nabi Muhammad SAW. Kalau dia kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Islam lah. Tapi tetap mereka itu tak seakidah dengan kita. Betul. Dan kita doakan mereka ni akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali kepada tauhid yang satu.